Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi kita mulakan dengan bismillah. Okey, kita nak sambung kelas kita yang hari tu. Sambung kita nak kita nak selesaikan topik 7. Okey, plans and elevation. So, hari tu kita dah sampai orthogonal projection. So, bahagian orthogonal projection, okey. So, in details, orthogonal projection. Definition for orthogonal projection: images form on a plane when the projected line from an object is perpendicular to the plane. Okay, so bahasa ringkasnya adalah bayang-bayang lah. Okay, so orthogonal projection, images form on a plane. So dia mesti berada di atas plane, either horizontal, vertical or inclined plane. So biasanya kita ada atas vertical and horizontal plane. Okay. So for example, diagram number 1. So we have line PQ. So we have line PQ here. Okay. So PQ is an object. Now we want to find the orthogonal projection of PQ onto horizontal plane, which is ABCD. So nampak tak plane kat sini ABCD. So this one is horizontal plane. So we want to find the orthogonal projection for line PQ on horizontal plane ABCD. So how to get the orthogonal projection? So dia ibarat kita letak lampu suluh. Dekat mana nak letak lampu suluh? Dekat atas line PQ. So kita letak lampu suluh. So kita akan dapat bayang-bayangnya adalah QR. Okay, so bayang-bayang dia mesti fall onto plane. Okay, so in this case horizontal plane. One more thing, kalau satu lagi kita nak cari adalah kita just find the normal line. Okay, normal line of the object to plane ABCD. So for example, kita ada line PQ. So we want to find the normal line for P and for Q. So from P, so daripada P, just look a straight line which is 90 degree to the plane. So plane kita adalah ABCD. So kita just look a straight line je daripada P ke R, which is 90 degree. So kita dapat P, bila kita project dia akan dapat dekat R. Q pula, Q already on the plane. So bila dia project, dia masih di situ. Sebab dia dah memang ada dekat atas plane. Jadi kita project Q, dia masih dekat Q juga. Okay, jadi kita punya line QR is the orthogonal projection for PQ. Okay, PR nama dia adalah normal, QR is the orthogonal projection. Another example in diagram 2. So dalam diagram 2, kita tengok PQ, our line PQ, both not on the plane. Okay, dia terapung. Dia berada di awang-awangan. Okay, di bahagian udara, di atas plane ABCD. Okay, masih plane yang sama, horizontal plane ABCD. Tapi line ni dia terapung. Jadi we need to find the normal for both. Okay, normal for both. So from P, just look a straight line, 90 degree to the plane. Also from Q, 90 degree to the plane. So kalau kita tengok Q, bila kita project dia akan dapat dekat S. P, bila kita project dia akan dapat dekat R. So SR. Okay, so SR is our orthogonal projection. Our normal is PR and QS. Okay, so itu contoh untuk line. Okay, another example is 2D, two-dimensional plane. So tadi kita nampak line je, sekarang kita nampak bentuk 2D. So bentuk 2D ni macam-macam bentuk lah awak ada. Awak ada circle, awak ada square, trapezium. So semua tu adalah 2D. Okay, so 2D juga kita boleh project. Okay, so for example, diagram 3, we want to project on vertical plane. So our object is PQRS. So this one. Okay, this one is our object, PQRS, which is quadrilateral, either square or rectangle.
So we want to project this object. So kita nak project onto vertical plane. Jadi kita kena buat normal to vertical plane. So we have 4 vertices P, Q, R, S. Jadi project each vertex. Okay, from P buat 90 degree to the plane. So dia 90 darjah kepada plane. So dia akan fall on to A, Q fall on to B, R to C, S to D. So, apa yang kita dapati adalah A, B, C, D is orthogonal projection for PQRS. So, ibaratnya kita letak lampu solar dekat sini. Okay, so kita akan dapat bayang-bayang dekat sini. So, A, B, C, D is the orthogonal projection for PQRS. Same goes to this one. E, F, G, H is our object. And then H, U, G, T, F, S, E, R semua adalah normal to the plane. And then this one, kita kena all the 4 vertices, we get orthogonal projection on the plane. Okay, so RSTU is orthogonal projection on the plane. Okay, so ni penting lah untuk kita nak belajar 7.2 saat lagi. Okay, tadi dah tengok contoh line, lepas tu 2D, and then next 3D. Okay, so 3D konsep yang sama juga. Okay, sama juga. For example, diagram number 5. So we have 3D which is cuboid here. PSTU, VWRQ, this one is cuboid. Okay, so we want to project this cuboid onto horizontal plane. Horizontal plane dia di bahagian bawah. Okay, so ibaratnya kita letak lampu sulur daripada atas, kita nampak bayang-bayang dia dekat bawah. Ataupun kita compress kita punya cuboid, kita nak tahu shape apa, kita akan dapat shape for your orthogonal projection. Dia ibarat kita compress cuboid kita tu, kita dapat bentuk apa. Kita compress jadi dia sekeping. So kita dapat bentuk tu. So bentuk tu lah kita punya orthogonal projection. Okay. Itu shortcut lah konsep shortcut. Okay. So same goes to the other example previously. Okay. So each vertex you need to project. So you want to project to plane yang warna putih ni plane dia. So yang warna putih ni plane dia. ABCD is not plane. ABCD is your orthogonal projection. Yang warna putih ni plane dia. So kita kena project each vertex. Okay, U when we project dia akan lalu P. Okay, kita U ni dia satu baris satu lajur dengan P. Jadi UP ni dia akan project jadi dekat A. Both bila kita project dia akan sama tempat dia dekat A. So ini adalah normal. Okay, UPA ni adalah normal to the plane. Okay, from UPA. So ini adalah garisan normal to the plane. Okay, so UP kita project dia dapat kat A. Sama juga TS. T dengan S ni bila kita project dia akan lalu daripada T akan lalu S sebab dia adalah di bawah S. Jadi TS bila kita project akan dapat dekat D, WR, C and then VQ dia akan dapat dekat B. So kita connect all the 4 vertices. So this one is your orthogonal projection. A, B, C, D is your orthogonal projection. Okay, same goes to this one. Okay, vertical plane. Okay, so yang warna putih ni kita punya plane ni kita punya plane. So this one is a vertical plane. Jadi kita nak project daripada kiri ke kanan. Objek awak di belah kanan. So kita akan project daripada kanan. So kita akan project from here. Ibarat awak letak lampu solar dekat sini, awak nampak bayang-bayang awak kat sini. Okay. So kita akan project from here. So awak kena project each vertex. So H, since E ni betul-betul di bawah H, jadi H bila project dia akan lalu E. Dia akan fall on the same vertex which is R. Okay, G, F pun sama. G kita project dapat dekat S, F pun kita project dapat dekat S juga. So apa yang kita boleh nampak bentuk dia adalah sama dengan bentuk depan ni. Okay. Tak selamanya sama tapi in this case sama. Sebab apa? Sebab semua vertex dekat bahagian belakang ni dia berada di bawah vertex yang di hadapan tu. Okay.
So dia satu level. Jadi bila kita project, dia akan dapat satu titik sahaja. So dapatlah dekat sini. So line normal yang mana yang ni? Yang ni semua line normal. Okay. Yang dotted line ni semua normal line. Okay. Ni garisan normal. Normal to the plane. So plane awak vertical macam ni. So ini dia membentuk 90 darjah dengan plane. Okay. So itu contoh. So orthogonal projection adalah SRQPUT. So this one is your orthogonal projection. Orthogonal projection mesti di atas plane. Okay. So kita tengok contoh nombor 3. Example number 3. Okay, example number 3. So obviously this one, the question asks you to determine whether the resulting projection is an orthogonal projection or not. So based on this one, okay, obviously kita nampak A ni orthogonal projection. Nah, so kita letak lampu sular kat sini dapat bentuk dia macam ni sebiji. Betul? Yang ni pun sama. Semua adalah normal to the plane sebab 90 darjah kat sini. And then C. Kalau awak tengok garisan ni is not 90 degree, nampak ni. Line ni is not normal to the plane. Dia bukannya 90 darjah dengan plane. Okay. Angle dia bukannya 90 darjah dengan plane. So kita nampaklah dekat situ. Okay. So ni plane awak. Saya dukir garisan kat sini. So garisan project ni is not 90 degree to the plane. Okay. So ini adalah bukan orthogonal projection. Okay, mari kita tengok contoh. Mind test 7.1a. Okay. So kita pergi kepada secara pantas lah. Each diagram below shows the object and its projection on a plane. Determine whether the projection is an orthogonal projection. So this one is yes. This one also yes. This one no. This one yes. Kenapa yang ni yes sedangkan ini bentuk silinder? Okay. So senang je. Awak tahu silinder tu bila kita buat dia punya net dia sebenarnya adalah asal dia adalah rectangular shape. So ini adalah net for cylinder. Okay. So yang dia project ni kita nak project on vertical plane. So this one is vertical plane. Jadi kita kena view from here. Okay. So bila awak view from here, awak akan dapat kita punya bayang-bayang tu dalam bentuk segi 4. Okay. Tak percaya awak try tengok botol. Okay. Ataupun awak try buat silinder and then awak compress silinder tu. Awak try buat guna kertas silinder and then awak compress silinder tu jadi sekeping. Awak dapat bentuk apa? So bentuk dia akan sama dengan orthogonal projection. Dia ibarat kita compress ke dinding tau. So awak dapat bentuk apa dekat dinding tu. Macam tu lah orthogonal projection. So kalau tak boleh nak bayang. Okay. So next B of course yes. So all the blue color, the blue line is normal to the plane. Okay. And then C is not normal. The blue line is not normal. So it's not orthogonal projection. Nampak ni kalau kita tengok it's not 90 degree here. So this one 90 degree. Jadi blue line is normal. Hence it is orthogonal projection. Okay. So nombor 2 nanti boleh cuba jawab. Okay. So nombor 2 dia obvious, sangat obvious. Okay, next. Tadi kita just determine whether it is not orthogonal projection or it is orthogonal projection or no. Okay. So sekarang we need to draw the orthogonal projection. Okay, you need to know how to draw the orthogonal projection. Okay. So there are 4 steps here. So the first one, identify the type of plane. So we need to identify the type of plane, either horizontal, vertical or inclined plane. Next, we need to identify the direction. Okay, the direction. It could be from top, from left, from right. Tak adalah daripada bawah macam ni kita nak nampak objek tu kan. Tak, daripada atas, kiri, kanan, depan. Bawah tak ada, belakang tak ada. So daripada atas, kiri, kanan ataupun depan.
So itu dia kita punya direction. Okay, kita kena tengoklah soalan nak daripada mana. Next, kita dah identify our type of plane and then the direction. We need to draw the normal lines from all vertices. Okay, untuk permulaan, okay, bagi yang tak biasa, kita kena lukis normal line. Nanti awak dah biasa, awak tak boleh lukis normal line. Awak just terus lukis dia punya orthogonal projection. Okay, so next we need to draw the normal lines from all the vertices, semua vertices. So if you have 3D object, so for example, this diagram, example number 4, so from all vertices, F, G, D, L, K, B, A, semua ni kena kita project. Okay, sebab tak semestinya F dengan E ni dia satu level. Kadang-kadang mungkin diagram tu, E tu lebar sikit. So sebab tu kita kena project kepada semua terhadap semua vertex, okay, semua bucu. Next, kita kena make sure all normal lines, okay, are straight and upright. Okay, dia mestilah 90 darjah. Okay, 90 darjah. Next, connect the points of intersection of the normal to the plane. Okay, so kalau perasan tadi, okay, point of intersection of normal to the plane. Point of intersection of normal to the plane. For example, yang D ni, okay, ni normal line. Ni normal line. This one. Okay, this one is normal line. Okay, so kita ada projected point dekat sini. Okay, so this point, when we project, we get, it's not clear. Saya guna kat lain. So this one is normal. Okay. Kat mana point of intersection? Point of intersection yang mana dia cakap? Okay, point of intersection normal dengan kita punya plane. Okay, so yang warna putih ni kita punya plane, and then this one is kita punya normal. Jadi titiknya dekat sini. Okay, this one is point of intersection for this normal and plane. Boleh bayangkan kita ada sekeping kertas. Lepas tu awak letak awak punya pen dekat sini. So pen tu bersentuh dekat kertas tu dekat mana? Dekat sini kan? So inilah maksudnya point of intersection antara pen dan kertas. So inilah point of intersection antara normal dan plane. So same goes to this normal. So normal ni dia bersentuh dekat sini. Normal ni pula bersentuh dekat sini. Okay. So the steps ask you to connect all the points. Okay, so kita connect all the points, hence we get our orthogonal projection. So dapatlah yang macam tadi. Okay, orthogonal projection. So connect all the point of intersection between normal and your plane. Last one, okay, redraw. Redraw the orthogonal projection with actual measurement. Okay, lepas tu redraw with actual measurement. Kita kena lukis dengan ukuran yang sebenar. Based on diagram dia bagi 3 cm, so we need to draw the real measurement 3 cm by using your ruler. Okay, last one, label. Okay, mari kita tengok contoh. Example number 4. Example number 4, the diagram on the right shows a right prism with a rectangular base ABCD on horizontal plane. ABKLGF is a uniform cross section of the prism. The side AF and BK are vertical. AF and BK. So this one vertical. So ini vertical. Cikgu tak nak buat straight line kan. AF dengan BK vertical. Okay.
So bila ini adalah vertical, maksudnya this one is 90 degree lah. Okay, so same goes to JC and ED. Okay, now the question asks you to draw the orthogonal projection of the object on horizontal plane as view from Z. So kadang-kadang kita tak boleh nak detect tau plane apa, tapi awak just tengok ni je. A view from which direction? Okay, so awak tak payah susah nak kena pasti plane, unless kalau soalan tanya lah. Okay, horizontal or vertical. Okay, so kalau awak nak lukis, awak tengok je view from where. So the first one awak kena view from Z. Okay, so Z here. Okay, Z kat sini. Jadi kita kena view daripada atas. So bila view daripada atas, okay, awak boleh guna konsep yang tadi. We need to project all the vertices. Okay, boleh project all the vertices. Ataupun awak boleh bayangkan awak compress bentuk ni, prism kita ni, compress daripada atas. So awak tekan daripada atas, penyekkan dia daripada atas, awak dapat bentuk apa? Jadikan dia sekeping, awak dapat bentuk apa? So let's look at the answer. So yang ini. Okay, so awak dapat bentuk ni. Okay, bentuk ni. Okay, so kalau tak reti, masalah kita tanya-tanya kan, macam mana dapat yang tengah ni? Okay, so kita ada kat sini bentuk prism FGLKBA. So ni our uniform cross section. So as usual, we need to project all the vertices. So F dengan A ni di atas satu lajur yang sama. Jadi FA ni bila kita project will be here. Okay, ED pun sama, kita project dapat dekat sini. Okay, next JC pun sama, kita project dapat kat sini. KB pun sama, kita project akan dapat kat sini. Okay, now G dengan L ni is not on the same column ataupun lajur yang sama sebab yang ni inclined plane. Kalau perasan nampak ni, dia sengit sikit ni. So GHI, yang ni saya highlight ni. So this one is inclined plane. So bila incline, bila kita project, dia bukan fall on the same vertex. Okay, dia tak fall on the same vertex like FA ni, dia fall on dekat sini. Yang ni tak. So G when ni project, dia akan fall off dekat sini. L dia akan dapat kat sini. Okay, so dah sekali H dengan I respectively dekat sini. So kita dah dapat all the point of intersection. So we just connect with ruler. So dapatlah bentuk macam ni. Dan kita kena lukis ikut measurement yang betul. So obviously awak ada, okay, panjang daripada J ke K ni 5. So awak kena ikut ukuran lah. This one must be 5 cm. Okay, kena ukur betul-betul. Kalau biasa skema, dia akan ada plus minus. For your measurement, plus minus 0.2 maximum. 0.2. Sikit plus minus dia 0.2. Sangat-sangat sikit. Jadi awak tak boleh lukis tak tertutup. Betul lah. Tak boleh terbuka. Awak punya line dia mesti connected. Maksudnya tak terputus lah awak punya line ni. Line ni dengan line ni dia tak terputus. Dia mesti bersambung. Lepas tu kita akan tengok measurement awak tak boleh lebih sangat. Maksimum boleh lebih 0.2 cm saja. So plus minus. So that's why kena lukis betul-betul. Kena lukis betul-betul. Okay. Untuk angle pula 90 degree plus minus 1 degree. So kita boleh terima 89 hingga 91 lah. So garisan awak tu mesti 90 darjah. Ni 90 darjah. Kalau garisan ni sengit, terlampau sengit pun salah. Okay. Tu dia punya skema. Okay. So basically kita akan tengok measurement, angle betul. Okay. Kita dah tahu ni obvious kita dapat 5. And then kita tahu daripada E ke H 3. So daripada E ke H 3. So sini 3.
Daripada J ke I 2. So ni 3, ni 2. So kita boleh tahu dah measurement dekat tengah ni berapa. 1. Kenapa 1? Sebab total daripada A ke B adalah 6. So daripada A ke B, which is sama dengan daripada E ke J, so 6. Jadi kita dapat measurement ni 1. Dia tak bagi semua measurement. Okay. Kalau dia bagi tu bertuah lah. Sebelum dia tak bagi tu kita boleh deduce apa lagi measurement yang tak ada tu. Okay. So lukis ikut measurement and then label. Okay, how to label? Okay, awak label. Kan kita compress daripada atas kan. So kita akan dapat vertex daripada atas dululah. Okay. So kita boleh label daripada sini. So E ni bila kita compress atau kita project, E ni dia akan satu level dengan D. Jadi kita nampak E dulu and then baru D. So E stroke D. Okay. E stroke D. Sebab kita nampak E dulu and then baru D. Kalau awak ada 3 lah. 3 lah vertex je. Biasanya 2 je lah. And then F pun sama. Kita nampak F dulu and then baru A. So F A. F stroke A. K stroke B. Okay. K stroke B. And then J stroke C. Okay. H ni bila kita project dia tak kena apa-apa vertex bawah dia. So H sahaja. I pun sama. G pun sama. Okay. N pun sama. So macam tu cara nak label. So bila project tu awak touch down vertex bawah awak, kita boleh guna stroke. Okay. So just letak stroke sahaja. So this one example from view from above. Okay. Okay, this one the second one you need to view from X. Okay, second question view from X. So X is from right. So from right, jadi awak kena compress benda ni daripada kanan. So bayangkan awak tekan objek ni daripada kanan, jadikan dia sekeping. So nampak dia bentuk macam mana. Tekan daripada kanan, jadikan sekeping. So itulah bentuk yang akan nampak orthogonal projection. So kalau daripada X, daripada Z tadi kita project onto horizontal plane bawah. Daripada X kita akan project onto vertical plane. Imagine vertical plane kat belakang ni. So kita compress, kita project onto this vertical plane. Daripada Y, dia masih vertical plane tapi vertical plane daripada sini. Okay. So macam tu. So view from where tu kita dah tahu dah. Plane apa yang kita nak project onto. Okay. So daripada depan, kiri, kanan awak akan project onto vertical plane. Daripada atas awak akan project onto horizontal plane. Okay. So tu key point dia lah. Saya ulang balik. Daripada atas sahaja awak akan project untuk horizontal plane. Jaranglah daripada bawah. Kalau ada daripada bawah tu masih kita project onto horizontal plane. Okay, daripada kiri, kanan, depan, kita project untuk vertical plane. Cuma kedudukan vertical plane tu je. So, kalau daripada kanan, from your right hand side, awak view from your right hand side, awak akan dapat vertical plane di sebelah kiri. Kalau awak view daripada left hand side, awak akan dapat the vertical plane on your right. Kalau view from front, awak akan dapat vertical plane on your back, dekat belakang objek tu. Okay, so mari kita jawab soalan B dan C. Okay, soalan B. So we need to view from X. So your vertical plane on your left hand side. Jadi ibarat ni kita compress. Ni kita akan dapat bentuk ni. Nampak tak? Ini. So ini adalah kita punya orthogonal projection. So kita kena redraw based on measurement. Okay. So sama je. Kita boleh start dengan point yang paling bawah. So B kita project dia akan pergi ke A. Dia mesti lalu A. Jadi kita tulis B stroke A. Okay. C pula kita project dia akan lalu D. So C stroke D. Next K dia akan pergi ke L. Jadi K stroke L. Lepas tu G akan pergi ke F. So G stroke F. J dia akan touch I. So J stroke I. Last one H ke E. So H stroke E. Okay. So labeling kena betul. Okay, measurement dah ada semua dekat situ. Just lukis. Okay.
So awak tengok measurement dekat sini. Ni adalah incline plane. Kita tak lukis ikut panjang GL ni berapa. Kita tak lukis ikut panjang GL ni berapa. Tak. Sebab bila kita dah compress, dia akan ikut measurement yang belakang ni. Okay. Awak dah compress dua bentuk ni. Okay. Bila awak dah project, dia akan jadi sekeping. Okay. Dia akan mengikut measurement belakang ni. Kalau belakang ni setakat 4 je, jadi total length dia mesti 4. Okay. So awak dah ada daripada J ke C 2. So awak tahulah balance ada lagi 2. Jadi awak boleh lukis daripada G ke L ataupun H ke J 2 juga. Macam tu. So sini obviously 5. Begitu. So kita kena banyak imaging kat sini. Saya yakin awak boleh sebab RBT, dalam RBT pun awak belajar juga benda ni. Okay, so untuk skema dia banyak markah dan skema dia agak strict. Okay, dia nak tengok close shape, maksudnya semua line tu dia mesti tertutup. Walaupun secong 8 awak tak, line tu terputus, masih tak dapat full mark. Okay, dia akan hilang markah. Jadi pastikan line semua connected. Okay, all lines connected and then measurement betul. Okay, ukur guna pembaris betul-betul tapi don't take too much time. Okay, ukur betul-betul dia ada plus minus 0.2. Jangan lebih. Cuba jangan lebih. And then angle 90 darjah. Okay, pastikan garisan ni lurus lah. Maksudnya this one. Ni 90. Okay. So kalau kita tengok sengit tu, mesti salah. Bila sengit, line awak sengit, automatic awak punya measurement pun akan lari. So that's why kita akan tengok angle dengan measurement. Okay, awak bayangkan kalau orang lukis, orang buat architecture, dia nak bina rumah, line dia sengit, awak rasa rumah tu pun mestilah akan sengit kan? Silap-silap roboh. Okay, so that's why ukuran dia punya measurement dengan angle dia mesti betul. Melainkan menara condong lah. Okay. Menara condong tu pun ada kisah dia juga kenapa sengit. Okay, tapi dia masih utuh lah. Kita nak buat satu benda yang sengit ni, dia akan ada angle dia. Dan dia akan ada support. Support benda-benda dekat bawah dia akan ada support. Okay. So, seterusnya. Ini soalan yang seterusnya. So sama juga kita view from Y. So kita view from front. So tengok daripada arah depan. So our vertical plane on the back. Okay. So dia berada di bahagian belakang. So ni our vertical plane yang warna putih ni. Jadi ni sangat-sangat mudah. Okay, daripada depan awak nampak F. Okay, F, G, L, K, B, A. Okay. So kita project F, dia akan pergi dekat E. So that's why F stroke E. G, dia satu label dengan H. Okay, H tu belakang G. So G stroke H. L, I. And then K stroke J, B stroke C, last one A stroke D. So kebetulan titik yang berada di bahagian belakang, all the vertices on the back is right ataupun perpendicular 90 darjah ataupun straight bawah F, G, L, K, B, A. So dia straight bawah vertex yang berada di hadapan. Jadi sangatlah mudah. Jadi apa yang awak nampak dekat depan itulah bentuk dia juga dekat belakang. So dia sangat mudah. Jadi apa yang awak perlu buat hanyalah redraw. Okay, redraw with the actual measurement. So A ke B kita ada 6, F ke A 4 and then F ke G 3. Untuk yang sengit ni awak tak ada measurement. Okay, nak cari boleh. Tapi kalau malas nak cari, so ni tinggal dulu. Buat yang lain dulu. So LK awak ada 2, BK awak ada 2. So bila awak dah lukis, semua yang lain, so tinggal ini je yang awak boleh lukis. Okay, so ambil je pembaris, connect this two. Okay, so awak dah lukis sampai sini. So ambil je pembaris, connect. Settle. Lukis selain daripada incline line. Okay, lukis yang straight line dulu and then incline line tu awak just connect je dengan pensel. Okay.
Ambil pembaris, connect. Okay. InsyaAllah boleh So awak ni, favorite awak melukis-lukis. So insyaAllah boleh. Okay. So example number 5. Okay, the diagram on the right shows a cylindrical object on horizontal plane. Okay, given that diameter of the cylinder is 4 cm, so dia bagi info diameter is 4. Okay, dekat diagram pun dah ada info. And then height is 6. Dekat diagram pun dah ada info. The question asks you to draw orthogonal projection view from Z. And then one more view from Y. So yang ini dia menggunakan circle. So macam mana lukis circle? Circle wajib guna compasses. Tak boleh lukis sewenang-wenangnya, awak kena guna compasses. Okay. So dia wajib guna compasses. Kita akan ukur tau. So kalau view from Z, so from Z daripada atas lah. Ni Z kita. Okay. Ni Z kita. So daripada atas. So daripada atas awak bayangkan awak ada tin minuman yang berbentuk silinder tu. Kan biasa zaman-zaman dulu tin minuman tu awak penyek kan. Lepas tu masuk kita semula kan. Macam tu lah keadaan dia. So kalau susah sangat nak project, awak rasa susah sangat nak project. So awak just bayangkan awak compress daripada atas ke bawah. Awak penyekkan daripada atas ke bawah. So apa yang awak akan nampak bentuk bulat. So awak kena lukis bulat tu by using your compasses. Okay, jangan kena lukis. Jadi compress je, awak akan nampak bentuk bulat ni. Okay, benda ni just untuk, yang ini just untuk apa tu, tolong awak macam mana kita nak lukis. Yang perlu dilukis adalah yang sini. Okay, yang belah kanan ni. Yang tu yang wajib dilukis. Yang ni tak perlu. Yang ni dia nak tunjuk how the point project. Okay. So dapatlah bulat. So bulat ni kena lukis ikut measurement lah. So the measurement say that the diameter equals to 4. Jadi kita nak lukis circle, kita tak guna diameter, kita guna radius. So you need to find the radius first. So radius, diameter divided by 2. So 4 divided by 2. So you get 2. So just buka awak punya compasses tu, measurement dia adalah 2. Jadi letak titik, pusing. So dapatlah. Itulah dia. Okay. Same goes from Y. So from Y ni dia bukan daripada bawah tau, daripada depan. Okay, vertical plane as view from Y. So bila kata vertical plane view from Y, maksudnya daripada depan. Ingat daripada depan kiri kanan je ada vertical plane. Okay, so daripada depan. So yang ni kita dah tengok tadi. Bayangkan tin minuman tu awak compress pula daripada depan. Awak akan dapat bentuk petak. Tak percaya boleh cuba. Dah habis minum tin minuman tu, janganlah waktu ada air awak compress. Bijak namanya tu. So dah habis minum air, baru tin dah kosong, baru kita compress. Try lah compress. So akan dapat bentuk petak. Okay. So bentuk petak, height dia sama. Okay. So sama, height of cylinder 6. Jadi bila kita compress, dia punya panjang ni pun 6 juga. Okay, yang ni pun 6 juga. So yang ni dia akan sama dengan diameter. Awak compress dia masih sama dengan measurement for your diameter. Okay, begitu. Okay, so for brainstorming 1 nanti awak boleh cubalah buat sendiri. Sangat menarik brainstorming ni. So nanti cuba. Okay, mind test 7.1B. Siapa nak cuba boleh buat latihan. Okay, for your quiz next week. Okay, this one compare and contrast. Kita nak pergi seterusnya. Yang ni saya tak buat. Kita terus kepada conclusion. Okay, apa yang kita nak compare dengan contrast? Bila kata compare dengan contrast, mestilah ada persamaan dan perbezaan. So, saya terus kepada umum based on brainstorming activity tadi. Okay. Biasa kalau dekat sekolah kita akan buat lah. So, based on brainstorming tadi, kita dapati, okay, length of side, ada dua benda je awak nak tengok kat sini, length dengan angle. Okay, length dengan angle.
of orthogonal projection, okay, untuk orthogonal projection can remain unchanged. Dia boleh jadi sama sebiji macam objek ataupun vary. Okay, ataupun ada perbezaan berdasarkan according to the viewing direction. Okay, it depends. Kita nak tengok daripada arah mana. Atas, bawah, bawah tak ada. Atas, kiri, kanan, depan. Okay, biasanya yang remain unchanged ni yang melibatkan straight line. Bila kita ada incline line, okay, bila ada incline line, biasanya dia akan berubah dari segi side dan angle. Jadi biasanya yang melibatkan perubahan, okay, changing of your length of side and angles ni biasanya untuk incline line ataupun incline plane. So itulah biasanya berubah sebab bila incline line ni, bila awak project ataupun compress, saya guna shortcut ya, bila awak compress tu dia akan memendekkan lagi incline plane tu ataupun incline line. Okay, garisan yang sengit tu bila awak compress dia akan jadi pendek. Okay, tapi dia depends on which direction you view. Okay, kadang-kadang kita view daripada depan tak ada effect pun incline line tu. Contoh macam prism tadi kan. Tengok contoh prism. Okay, kalau rajin bolehlah buat. Contoh prism tadi. Oh, panjang. Jauh pula perginya. Okay. Sebab prism dia ada incline tadi kan. Okay, contoh macam ni. Kita ada line GL ni, incline line, segarisan sengit. Tapi bila kita view from front, okay, from Y ni, dia tak ada effect pun. Dia masih length dia, panjang dia sama. Okay, sebab apa? Sebab kita compress to back. Okay, to vertical plane on the back. Jadi dia tak ada effect pun dia punya measurement. Tapi kalau kita view from X tadi, kita view from right, apa yang kita nampak GL tu, dia akan compress, which is dia akan shorten the length. Original dia bukan 2 tau, dia panjang sikit. Tapi sebab kita dah compress to the vertical plane on your left hand side tadi, kita dah project tadi, so dia jadi shorten. So nampak dia depends on arah mana yang kita tengok. Okay, tak semestinya dia berubah. Okay, kadang-kadang tak, kadang-kadang ya. Okay, so we need to view. Kita kena view thoroughly. Okay. Last part is our 7.2. Okay, kita dah settle bahagian sini. So this one semua adalah lukis. Okay, last one. 7.2. Plants and elevation. Okay. So awak dah kenal the orthogonal projection, and then you know how to draw the orthogonal projection from any direction. Apa saja direction dia bagi, awak dah tahu dah macam mana nak lukis. Okay, either from top, left, right and front. Okay, now kita nak lukis plants and elevation. Okay, dia bukan benda baru, dia sebenarnya ada kena mengena dengan yang tadi. Okay, cuma dia ada special nama dia, plants and elevation. So, plant, okay, plant biasanya kalau kita nak tengok plan rumah, dia akan bagi view from top. Apa yang awak akan nampak daripada atas. Biasa tak tengok plan rumah. So, awak nampak lukisan plan rumah tu. Biasa main lukis sekejap. Saya tak kerti lukis, hopefully boleh nampak lah. Biasa orang bagi plan rumah, so dia nampak sini kawasan dapur. Okay, sini ruang tamu contoh. Lepas tu ada bilik kat sini 2. Okay, lepas tu ada bilik air. Contoh, ni plan rumah daripada atas. Okay, so bila cakap plan je, awak view from top. Okay, apa saja awak view, orthogonal projection from top, itu nama dia plan. Okay, nama special dia adalah plan. View from top. Okay, top view. So namanya adalah plan. So soalan tak cakap view from top tak. Draw the plan. Okay, so bila kata draw the plan, awak tahu dah view daripada mana. Dia tak akan bantu awak nak view daripada mana tak. Dia cakap draw the plan. So bila draw the plan je awak tahu dah view daripada atas. So apa yang awak nampak daripada atas?
So you need to find the orthogonal projection from top, view from top towards your horizontal plane. Okay. So gitu. Okay, selain daripada view from top tu, nama dia elevation. Okay, nama dia elevation. Top je kita panggil plan. Selain daripada tu, awak ada tadi daripada kiri, kanan, depan. So kita panggil elevation. Okay, so elevation can be side view or front view. Okay. So ni kita panggil elevation. Tak ada benda baru pun. Awak dah belajar dah tadi. Okay. Cuma kita bagi special name. Kalau from top kita panggil dia plan. Tapi kalau from other views, either side or front view. Okay. So kita panggil elevation. So kalau side view, side elevation lah. Kalau front view, front elevation. Macam gitu. Okay. Benda yang sama. Okay, so ni ada tips kat sini. Bila kata draw plan in the full scale. So bila kata full scale ni maksudnya actual size. So awak kena lukis mengikut size dia. Tak adalah dia suruh lukis rumah. Tak ada. Dia tak suruh lukis plan rumah. Macam mana awak nak lukis plan rumah kan? For actual size. Susah. So dia bagi 3D object sahaja. Okay, so for example, this one sama macam tadi, cuma nama special dia plan. So bila kata plan, awak view from Z. Okay, view from Z, view from top. So nampaklah macam ni. So sama je macam tadi. Okay, dia nak front elevation. So front elevation tengok daripada depan. So ikut arah X. So ikut arah X. So awak tengok daripada arah X. So side elevation dia bagi from Y. So awak tengok daripada Y lah. Dia akan bagi arah lah. Okay, now. Okay. Tadi dia lukis sebiji. Maksudnya dia lukis plan asing. Lepas tu dia lukis pula front elevation. Plan asing. Plans adalah from top. And then dia lukis front elevation. Daripada depan, view from front, and then side elevation. Okay, so daripada sisi. Okay, now kalau kita nak combine semua dalam satu paper, dalam satu paper we need to draw everything. Semua benda. Kita kena lukis plan, front elevation, side elevation. So macam ni kita nak lukis. Biasanya kalau soalan tak minta awak lukis dalam bentuk macam ni, method 1 dan method 2 ni. Okay, jangan lukis macam ni. Kalau soalan minta awak lukis macam ni je baru awak lukis. Kalau soalan tak minta lukis macam ni, awak boleh lukis asing-asing. Maksudnya boleh lukis plan dulu. And then boleh lukis front elevation and then side elevation, lukis asing-asing. Tapi kalau soalan minta dalam bentuk macam ni, so you need to give in this form lah. Okay, ada beza dua ni, bezanya sikit sahaja. Okay, kedudukan, the position of your elevation and your plan. Okay, so tengok method yang pertama. Okay, method yang pertama. Okay, so method yang pertama. Okay. Pertama dan kedua dia lebih kurang sama cuma kedudukan. Okay, di bahagian first dengan second quadrant, method pertama dan kedua ni adalah sama. Okay, untuk method pertama dan kedua, kedudukan elevation must be on the first and second quadrant. First dengan second quadrant dia mesti bahagian elevation. Maksudnya either awak view from side ataupun from front. Okay. So ingat satu quadrant 1, 2 dia mesti tentang elevation. Front elevation dengan side elevation. Next, bahagian third and fourth quadrant di bahagian bawah ni dia mesti tentang plan dengan angle 45 degree. So angle 45 degree tu kita akan lukis terus nanti. Okay. Kalau nak guna protractor pun boleh, tak ada masalah. Kalau dia boleh dapat based on projected line daripada elevation dengan plan nanti. Tapi kalau nak guna protractor pun tak ada masalah. Okay, so ingat ya, elevation di bahagian first and second quadrant, plan dengan angle 45 degree tu di bahagian bawah. So,
Okay, awak ingat satu je, awak akan dapat satu lagi. Awak ingat satu je, jangan ingat banyak-banyak. Okay. So let's say dah saya nak ingat metod satu je. Okay, metod satu ni, key point dia, di atas plan mesti front elevation. Okay, wajib front elevation. Maksudnya awak dah lukis plan, okay, atas dia tu mesti awak lukis view daripada front. Okay, view daripada depan. Okay, plan tu view daripada atas. Awak dah lukis view daripada atas. Okay, next, atas dia, di bahagian kuadran atas plan tu, dia mesti tentang front elevation, tak boleh side elevation. Tu key point dia. Okay, kalau metode pun sama juga, plan kita berada di third quadrant, so atas dia mesti front elevation. Okay, so apa beza dua ni? Kedudukan. Okay, awak tengok kedudukan dia, kalau front elevation dekat first quadrant, second quadrant adalah side. Dan terbalik. Kalau side dekat first quadrant, second quadrant adalah front. So, apa beza dua ni? Macam mana nak detect kita nak letak dekat mana? First ke second quadrant? So, perbezaan ni adalah view from where. Okay, sama ada awak view daripada kanan ataupun kiri. Okay, daripada kanan ataupun kiri. So, senang je. Okay, awak tengok awak punya side elevation. Biasanya kita nak guna metod 1 dan 2 ni, kita tentukan dulu side elevation kita dekat mana. Itu dulu perkara pertama kita nak kena tentukan. Okay, we determine first your position for your side elevation. Okay, so how to determine the position of your side elevation. So for example, method 1, side elevation, kejap ya, saya tukar highlight. Okay, our side elevation is on the left. Okay, so on the left. So bila on the left, maksudnya kita view from right. Kita tengok objek tu daripada kanan. So side elevation akan fall onto left side. So berada di second quadrant. Kalau awak tengok view daripada kiri, berdasarkan awak duduk menghadap ke atas, so tangan kiri kan. So left hand side. Kalau awak tengok daripada kiri, so side elevation dia akan berada di sebelah kanan. So sebelah kanan adalah first quadrant. So awak dah determine side elevation, awak boleh determine the other two. Okay. So awak boleh detect lah dekat mana awak punya front, plan, semua tu. So mari kita tengok contoh. Okay, contoh yang ni. Okay, contoh yang ni. Okay, soalan dia bagi info, lepas tu draw to full scale. So dia kata draw to full scale, maksudnya awak kena ikut measurement dia lah. InsyaAllah dekat bahagian kertas, dekat kertas dia bagi cukup lah tempat untuk awak melukis full scale. So for example, question A, dia suruh lukis plan. Okay, dia tak cakap pun view from top ya, dia kata lukis plan. So bila kata plan je awak tahu dah top view. Okay, top view. So awak kena tengok daripada atas. Daripada atas, nampak dia tak ada direction ni, awak kena pandai-pandai sendiri. So tengok daripada atas, ingat compress. Okay, daripada atas awak bayangkan awak tekan objek tu sampai dia kemik. So dapat bentuk apa. So kalau nampak yang ni bila kita tekan dia masih sama. Okay, ni masih sama. Tapi yang ni incline plane ni, so bila awak tekan, dia tak sama dah panjang dengan ni. Original GH ni agak panjang, so bila awak compress, dia akan jadi pendek je. Height ni je. Dia tidak boleh melebihi AB. Bila compress tak boleh melebihi tapak. Okay, so GH ni dia akan jadi panjang ni je. Yang saya colorkan color hijau ni. Okay, so mari kita tengok macam mana bentuk dia AA. Okay, so ni plan so ni, dapat ni je. So sebenarnya measurement GH tadi lebih panjang daripada 2, tapi bila compress dia akan jadi 2 je. Maksimum sampai 5 je. A ke B tu 5 cm kan. So sebelah dah 3, so kita dapatlah GH tu 2. Okay, so itu plan. Okay, elevation from X. So from X, view from front. So daripada depan. So daripada depan, obviously daripada depan kita nampak bentuk ni lah. So kita akan lukis bentuk ni. Okay.
So kita akan lukis bentuk tu ikut measurement, biji measurement dia, labeling sama macam sebelum ni kita buat. So labeling sama. Okay, measurement. Okay, kejap lagi saya explain kedudukan dia. Last kali view from Y. From Y, from your right hand side. Okay, so awak view daripada sini. So kalau perasan view daripada sini, first kali bila awak compress, awak akan nampak bentuk petak yang besar ni. Okay, yang besar ni. And then dekat belakang ni ada line dekat sini. So yang ni bila kita compress. Alah, apa saya tunjuk sekejap. Saya padam ni dulu. Orange. So yang ni kita compress daripada sini. So kita akan dapati bentuk ni. Okay, benda ni awak akan nampak daripada depan. Ni obviously awak akan nampak. Tapi dekat sini ada garisan. Okay, so G ni dia akan compress pergi ke F. Okay, dia akan bila kita project, okay kita project, G akan pergi ke F. Yang ni saya baru project I. Lepas tu C dia akan project pergi ke D. Yang ni saya buat dia punya projected line, kot tak nampak. Sekejap. Okay, saya padam lagi sekali. Okay, so kita project I. Kita kena project semua titik. So let's say saya dapat kat sini. And then kita project C. C bila kita project dia akan lalu D. So together. So dekat sini. Macam tu lah. So H pun sama. So kita project dapat. And then B kita project sampai ke A. Okay. Ada lagi titik yang kita belum project which is J, E and then G, F. So yang ini pun kita kena project juga. Okay. So bila kita project, G dia akan pergi ke F. And then J akan pergi ke E. Okay, so apa yang kita nampak? Yang kita nampak adalah yang ni. Okay, bentuk petak ni besar. And then satu garisan ni. Ni garisan ni. Ni Ni kita akan project. So dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Dia akan jadi macam ni. Your side elevation. So bentuk petak ni tadi full scale kena lukis ikut full scale, and then we have dotted line here. Dotted line kat sini. Ni apa? Garisan kuning ni tak ada kena-mengena garisan kuning ni adalah daripada buku teks. So ini. Kenapa dia dotted line? Okay. Sebab line tu hidden. Line tu berada di belakang. Kalau line tu kita nampak dekat depan, so kita akan guna solid line. Tapi kalau line tu hidden, okay, bila kita project dia ada tapi dia hidden sebab dia di bahagian belakang. Belakang daripada arah kita tengok tadi. Kalau dia berada di hadapan arah kita tengok, dia akan jadi solid line. Tapi bila dia hidden daripada direction view, so dia akan jadi dotted line. Okay, so begitu. So kita tahu nak lukis. Kalau soalan tak minta form macam ni, awak boleh lukis seketun-seketun. Satu-satu awak boleh lukis. Awak lukis dulu jawab soalan A tadi, lukis plan, lepas tu jawab soalan B pula, front elevation, and then jawab soalan C, side elevation. Okay, kalau soalan tak minta awak kena lukis macam ni. Tapi kalau soalan minta kena lukis macam ni. Okay, awak dah ada bentuk, cuma nak susun dia je. Okay, nak susun dia macam mana, awak tentukan dulu side elevation. Okay, side elevation. Awak tengok side elevation, kita view from Y. Y awak is on right hand side. Okay. Kita view from right hand side. So bila kita view from right hand side, awak punya side elevation akan berada di sebelah kiri. Left hand side. Okay. Awak view daripada kanan, so your side elevation akan berada di bahagian kiri. So jadilah macam ni. Okay, side elevation berada di bahagian kiri. Begitu. Okay, dapat ni awak dah tahu dah kedudukan yang lain. Sebelah side elevation mesti front elevation. Okay, so bawah front mesti plan. Dia tak boleh berubah bentuk. So ini 45 degree. So yang ini kita dapat terus daripada kita punya projected ni. So kedudukan dia kena seiring ya. Jangan lukis rapat sangat dengan paksi warna purple ni, warna pink ni. So awak lukis dulu membelah 4 kuadran. Tak kisah measurement macam mana pun. Straight line, buat dulu 4 kuadran. So lukis dulu
garisan membelah kuadran ni. Lepas tu ambil space sikit untuk awak lukis awak punya elevation dan plan. Okay, jangan rapat sangat dengan garisan divider ni. Okay, buat sikitlah ke atas. Sikit tak kisah besar mana. Okay, janji ada ruang sikit. Okay, gitu. Lepas tu lukis. Dia mesti seiring nampak ni. Ni bila kita connect ni dia akan sampai kat sini. Ni pun sama. Kita project tu kita akan dapat balik dengan sebelah. Dia ada kena mengena. So ni had tinggi dia ni. So bila kita project tu dia ada juga had tinggi sebelah. Sama juga sini. Okay. Settle. Kita nak lukis. Okay, this one. Yang ni plan macam biasalah. Okay. So daripada atas lah plan. So ingat kita ada incline plane kat sini. So bila kita compress dia akan lebih kecil lah. So kecil dah had mana? Senang je. Had sini. Had sini. F, E ni bawa turun. So had sini je plane dia. Okay, so yang ni bila awak compress. Okay, so bila compress dia jadi pendek lah. Okay, so height sini. Height sini. Jadi ni plane dia. So E tu akan fall on dekat sini. F tu akan fall off kat sini. Okay, so J ke E project dia akan dapat dekat sini. Ni J stroke E. Lepas tu I ke F project dia akan dapat sinilah I stroke F. So apa yang akan dapat adalah plane yang ini. Yang saya lukis color orange ni. Kalau kita view from top. Okay. So this one is your plan. Okay, plan. And then kita nak lukis elevation from X dengan Y. So X from front. So daripada depan. Daripada depan obviously kita akan dapat bentuk yang ini. So ini adalah view from front. Sebiji macam ni. Sebab bila kita project kita akan kena dengan semua vertex dekat belakang. So A kita akan project ke D. So A stroke D. F kita akan project ke E. So F stroke E. I pula dia akan connect dengan J. H stroke K. G dengan L, lepas tu B dengan C. So sebiji macam ni, measurement pun sebiji. Labeling kena buat stroke. Sebab dia kena semua vertex kat belakang. Tak ada hidden line dekat belakang. Tak ada. Okay. Last kali view from Y. So from Y daripada sini lah. Okay, dia view from left. So bila view from left, your side elevation mesti berada di belah kanan. Okay, side elevation sebelah kanan. So ni pun sama, kita compress. So FAED ni dia akan shorten. Dia akan lebih mengecil. Mengecil dia kena sama dengan belakang. Okay. Dia punya orthogonal projection mesti sama dengan belakang. Maksimum. Okay, so bila compress. Okay. So A kita compress daripada Y. A kita compress dia akan pergi ke B. So kita akan dapat A stroke B. F ke G. So F stroke G. And then E stroke L. G stroke C. Okay. So awak view from left hand side. So bila view from left hand side, your side elevation must be on the right. Okay. First quadrant. So dapat ni awak dapat front. Awak dapat plan. Okay, bawah front mesti plan. So selebihnya adalah angle 45. Okay, angle 45 you can use your protractor to draw angle 45 ataupun awak boleh project all the side and plan. Okay, all the side and plan. So awak dapat juga sama. Okay, begitu. Kalau tak suruh guna method ni, boleh lukis asing-asing. Jawab soalan A, lukis plan. Lepas tu jawab soalan B, lukis front elevation. And then jawab soalan C, side elevation. Okay, so itu. Nanti boleh cuba main test 7.2. Okay.
So sama. Nampak ni susah? Tak susah apa sebenarnya. Ni nampak je susah tapi sebenarnya dia senang. Okay. Cuma kena careful bila view from Y. Okay, awak kena careful view from Y. Sebab apa? Sebab dia ada hidden line dekat belakang. So kena careful dekat sini je lah. Sebab ada hidden line kat belakang. Nampak ni RQ ni. Okay, R ni bila kita project dia akan pergi ke K, pergi ke J. Okay, bila awak view kat sini, first tapak awak kena lukis adalah yang ini. Okay, ni first tapak yang awak kena lukis. Okay, sekarang kita kena consider pula ada tak hidden line dekat belakang. So, kalau kita tengok sini, kita dah project all these 4 vertices. Okay, kita dah project all these 4 vertices. U, kita project dia akan pergi ke T, pergi ke P, M, H, E. Tak payah nak tulis semua. Okay, awak tulis U stroke E je. Okay, kalau rajin nak tulis semua pun tak apa. U stroke T, P, stroke M, stroke H, stroke E pun boleh, tak ada masalah. Okay, so sama juga dengan V. V stroke F. Saya tulis V stroke F je lah kat sini. Okay, B stroke A and then C stroke D. Okay, tengok kat sini apa lagi vertex yang tak kena. Okay, R, K, J. Belum lagi project and then Q, L, I. Belum lagi project. So, we need to project this vertices. So, kalau kita project R, dia akan pergi ke K, pergi ke J. Okay, jadi kedudukan dia kat sini. Okay, kat sini. So, ini R stroke K stroke J. Last one, this one. Kedudukan Q kat sini. Okay. Q stroke L stroke I. Jadi, kita ada hidden line kat sini. Nampak tak saya lukis? So, hidden line. Jadi, bentuk dia jadi macam ni. Okay. So, bila kita lukis, saya buat anggaran. So, jadi macam ni. View from Y. Okay, ada hidden line dekat situ. Segala measurement kena ambil kira. Okay, so macam mana nak lukis? Awak tengok panjang B ke C 3, jadi ni awak kena lukis 3. C ke U juga adalah 3, jadi total kat sini mesti 3 cm sahaja. Okay, jadi dotted line nak lukis kat mana? Awak tengok kat sini, dia dah bagi dah measurement dia 1 kat sini. Lepas tu sini pun 1. Jadi dekat sini pun 1 lah. Maksudnya measurement kat sini adalah 1. Selebihnya automatic lah 2. Okay. Tak payah buat curly tu. Awak just label. Sini je 1 cm, 2 cm. Macam tu je labeling dia. Total must be 3. Okay. So gitu. So basically dalam plans and elevation adalah you need to draw the orthogonal projection. Okay, ni last part. Bahagian yang terakhir adalah synthesize plan and elevations and sketch the object. Gitu. Ni paling susah lah bagi saya. Ini lagi susah daripada awak nak lukis elevation and plans. Okay, tadi totally dalam plans and elevation, you need to know the type of plan, the type of plane. So you have horizontal plane, and then you have vertical plane, and then you have inclined plane. Tulis full kalau tanya types of plane. So you have these 3 types of plane, and then we need to identify orthogonal projection. Okay, orthogonal projection, image form, okay, on the plane or forms an 90 perpendicular to the plane, from normal to the plane. So we need to identify these 4 things. Okay, based on this one, kita boleh identify, before orthogonal projection tadi kita kena identify normal. Okay, normal to a plane. Okay, dah settle semua ni, barulah awak boleh identify your plan and elevations. So plan, top view. Okay, elevation you have 2 types. Okay, either from front, elevation
elevation. Okay, elevation either front or side. Okay, ada dua je. Side pula kiri kanan. Iaitu. Okay, sampai setakat itu kita dah belajar tadi. Okay, either awak lukis seketul-seketul ataupun awak boleh guna method 1 or method 2. Depends on how they view from side. Okay, either from left ataupun from right. Last one. Okay, last one. Sekarang dia bagi dekat kita plans and elevation. Dia bagi view from top, dia bagi view from side and view from front. We need to sketch the object. Okay, yang ni lagi susah. We need to sketch the object. So, kalau awak tengok kat sini agak-agak boleh ke dapat kan. Kalau saya rasa dia susah. Okay, so kita tengok kat sini. Dia dah ajar kat sini. Okay, kita ada side, front dengan plan. Ni view daripada atas. So, boleh nampak dah bentuk daripada atas tu kita tahu dia seakan-akan bentuk cuboid tapi dia ada something dekat tengah ni. Okay, ni daripada atas, so dia ada something happen dekat tengah ni. So dia berbentuk cuboid tapi ada something happen dekat tengah. Kalau cuboid saja, awak akan nampak petak saja. Petak yang besar ni saja. Tapi bila ada petak dekat tengah ni, ada something happen dekat sini. Okay, next. Ni daripada front, daripada depan. Daripada depan ni, dia mesti kena mengena dengan dia. Yang ni mesti kena mengena juga. Okay, so what happen? Kita just letak dia. Dia macam mana? Awak boleh bayangkan tak? Awak bawa side elevation ni. Awak bayangkan. Dia kena bayang lah. Bila nak lukis objek ni, dia kena banyak bayang. So kita kena bermain sikit. So bayangkan side elevation ni dia pergi, faham tak? Side elevation awak bawa macam mana awak nak attach ni dengan ni. So awak attach front elevation dengan side elevation tapi side tu dia jadi dinding. Dinding sebelah kiri, front tu dia jadi dinding sebelah belakang, plan tu dia jadi tapak. Macam tu. So bayangkan side elevation tu awak move menghadap ke kanan, which is awak bergerakkan dia menghadap ke kanan. Okay, dia berada sebelah kiri tapi awak menghadap ke kanan. And then front elevation tu adalah attach dengan side tadi. And then plan tu di bahagian tapak. So dia jadi macam gini. Step yang pertama ni, nampak tak? Macam tu. Ini saya cakap tadi. So side elevation tu awak bawa, awak pusingkan dia menghadap ke kanan. Front elevation dia berada di bahagian belakang. Okay, belakang awak punya objek tu. And then plan tu di bahagian tapak. Sebab kita view from top kan. And then next kita tengok, kita kena project lah everything. Okay, kalau awak tak nak buat yang macam arrow ni project, awak boleh detect macam ni tak ada masalah. Awak boleh detect terus objek dia macam mana, tak ada masalah. Tapi kalau tak boleh detect, apa yang dia buat adalah we need to project all the vertices. Okay, kita kena project semua. So ni kita kena project, ni pun kena project. Okay, so ni kita project. And then this one also kita project. This one dia akan meet dekat sini. Okay, this one kita project, dia akan meet dekat sini. Okay, yang ini yang bahagian belakang. Bertindih pula. Saya lukis molek sikit. Kalau oren lah. Okay, so yang ni dia project, dia akan meet dengan projection kat sini. Bila dah meet tu takkan ada lah lagi dekat bahagian atas ataupun kat depan. Tak ada dah. Bila kita dah meet line tu, dia tak ada dah projection kat situ. Okay, so yang ini juga bila awak project, so dia akan meet kat sini. Together, bila kita project ni dia akan meet juga. Okay, so yang ni juga, yang ni awak project sampai bila nak meet, dia akan kena dengan line ni. Ni awak project sampai dah kena kat sini. Okay, so ni pun dia akan touch kat sini. So same goes to this one. Okay. So, yang ni juga, yang ni dia akan kena dekat line yang project daripada bawah ni.
Okay. So yang ni. So kita boleh lukislah macam tu. Okay. So yang ni kita projek. Sampailah kita kena line yang ni kita projek. Okay. So nampak tu. Begitu. Susah kan nak lukis kan? Okay. Macam tu. Dapatlah macam ni. So you project all the things. And then you get. Dia ibarat macam 3, 2, 1 tu. Awak move ke depan. Move ke atas. Untuk kita meetkan dia. Sebenarnya dia terhasil daripada projection. Okay. Projection of all your vertices. So dapatlah gitu. Okay. Mari kita tengok contoh satu lagi. Rasanya ada contoh satu lagi. Last one. Okay. Ini awak punya real lah. Real object. This one. So seperti biasa. Labeling kena ada. Ni semua labeling based on gambar raja elevation tadi dia bagi. So labeling, awak punya measurement semua kena ada. Okay. So yang ni okey lagi. Example nombor 10 ni lagi susah. Okay, ni example nombor 10. Agak-agak bentuk apa. Dia dah bagi tahu dah bentuk apa sebenarnya. So jangan cuak sangat. Dia dah bagi tahu kat sini dah. Cuboid dengan right prism. So awak kena pastikan awak ada right prism dengan cuboid. So seperti tadi, first step tadi, kita bawa dia. Mana step satu tadi? Dia tak tunjuk ke step satu? Allah tak tunjuk pula. Tunjuk. Ni step satu. Okay. So side elevation di belah kanan. So di belah kanan. Jadi kita bawa side elevation tu menghadap ke kiri. Okay. Side elevation awak ni menghadap ke kiri. Sebab dia berada sebelah kanan. So dia menghadap ke kiri. And then front elevation letak kat belakang. And then plan dekat bawah. Okay. Kena connectkan line yang paling bawah ni. Bila awak nak buat objek, awak kena connectkan dengan line kat paling bawah ni. Pastikan connected. So ni line dia tadi. Awak connectkan these three line. So at least awak dah nampak dah bentuk kat sini. Okay. So awak nampaklah bentuk dia. Next. Lepas tu awak tengok how to connect. Macam tadi bila kita dah connectkan semua dah connected. Tapi kat sini warna pink dengan warna peach ni. Warna pink dengan cream ni dia is not connected. Nampak tak? So how to connect this one? Logiknya warna pink ni awak akan dapat inclined plane. Awak bila kita project kita akan dapat inclined plane tau. Dia connected. Dia sebenarnya plane yang sengit. So dia akan dapat macam gini. So ni Okay. Ni IHG yang sini. This one. Ni yang warna pink tadi. Okay, yang warna pink tadi. So kita jatuhkan dia jadi inclined plane. Okay. So dapatlah kita bentuk dia. Ingat dia combination of cuboid dengan prism. Jadi kat bawah ni dia ada cuboid. Okay. Kena buat line cuboid. Sebab tu kita punya elevation tadi dia ada garisan. Okay. Dia ada ni. Nampak ni. Sebab kita ada cuboid dekat bawah. Okay. So measurement dengan labeling semua sama pada gambar raja ni. Jadi awak kena label dan tulis juga dia punya measurement. Semua benda ni. Okay. Susah kan? Nanti boleh cuba. Okay. Boleh cuba buat ni. So guna konsep yang sama. Side elevation awak tengok dulu side elevation kat mana. So kat sini side elevation belah kiri. So bila belah kiri awak bawa dia menghadap ke kanan. Okay. And then letak front elevation kat belakang. So yang ni dekat bahagian bawah. Jadi awak nampak ni daripada sini awak nak kena kat sini mestilah awak kena sengitkan dia. So ni nanti mesti jadi inclined plane. Ni nanti mesti jadi inclined plane. So nanti cuba. Boleh cuba so begitulah. Ini sama juga. Nampak ni kita ada kat sini. Kita ada kat sini macam ni. Tapi ni jadi macam ni. Okay. Jadi curve. So bila kita hubungkan benda tu sebenarnya dia akan jadi half cylinder nanti. Akan jadi half cylinder. Ni kita hubungkan dia akan jadi half cylinder. So nanti cubalah buat ni. Ni half cylinder, semi cylinder. Okay.
So awak ada semi cylinder, cuboid dengan red prism. Dia dah beritahu dah bentuk apa yang kena ada. Jadi kita try draw. Okay, sketch. And then dapat tak bentuk semua yang dia cakap ni. Okay, sama juga konsep dia. Tengok side elevation. Kalau belah kiri, awak kena bawa dia menghadap ke kanan. Kalau dia berada di belah kanan, awak kena menghadap dia ke belah kiri. And then letak front elevation dekat bahagian belakang, plan dekat bahagian bawah. And then project all the points. Okay, settle. Itu sahaja. Solve problems ni semua benda yang tadi lah. Okay. Draw the elevation, plus, and then it's about measurement, and then lukis awak punya object, your 3D shapes. So far antara lukis, draw the plans and elevation and sketch the object. Of course, sketch the object tu lagi susah. Okay, dia kena banyak imaginasinya. So ni boleh tengok nanti contoh-contoh solving problems. Okay, sama je. Okay, sampai dekat situ. So, latihan yang ada dalam ni boleh cuba buat. Okay, insyaAllah next time nanti kita nak revise lagi topik ni semula. Okay, so sampai kat situ. Ni semua dah latihan. Okay, ni. Pada masa dream house ni, awak dah biasa buat kan? Okay. So last part is concept map. So overall, ini je kita belajar types of planes. You have horizontal plane, you have vertical plane, inclined plane. And then from the plane, okay, you need to determine the normal. For what? Normal to plane to determine the orthogonal projection. Okay, so dia boleh jadi line, boleh jadi 2D, 2D object dia boleh jadi 3D. Okay, so line dengan 2D tu just untuk exercise. Okay, the real one dia bagi 3D object and then you need to draw the plans and elevation. So one more time, plans is a view from top, elevation is view from front or side. Okay, and then you need to draw in this method 1 or method 2. Based on view. Okay, so one more, from plans and elevation, given plans and elevation, you need to sketch the real object. Okay, so sampai dekat situ. Kalau ada apa-apa soalan nanti, boleh tanya saya dekat WhatsApp. Thank you.